Baik, kita akan beralih terus ya Terus. ke sesi wawancara kita ni, kepentingan institusi beraja dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Satu topik yang penting sebenarnya untuk kita ni kupas, untuk tani bincangkan, untuk tani fahami tani sebagai penduduk dan rakyat di negara Brunei Darussalam ini. Kita dirampai pagi sebenarnya berbesar hati sebab dikunjungi oleh seorang tetamu yang akan sama-sama membincangkan perkara ini. Betul. Iaitu apa kata kita terus saja sapa beliau, Yang Mulia Dr. Haji Muhammad Hadi Muhammad Melayung, merupakan seorang yang di-Pertuan Persatuan Sejarah Brunei. Assalamualaikum Dr. Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat hari ini Dr. Haji? Alhamdulillah. Itulah kali terakhir Rista Dr. Haji ni tadi berada di set Rampai Pagi ini 3 tahun lepas. 3 tahun yang tepat lalu. Bulan Julai juga. Tepat 1 hari bulan Julai 2019. Alhamdulillah. Syukur kita ni dapat berjumpa je pagi ni lagi. Betul. Merupakan satu rezeki ni Dr. Haji. Alhamdulillah, syukur kepada dipertemukan Allah. secara Betul. fizikal. Alhamdulillah. Jadi Dr. Haji, berbalik kepada topik perbincangan kita ni hari ini Dr. Haji, kepentingan institusi beraja dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mungkin soalan yang pertama boleh saya ajukan kepada Dr. Haji. Mengapakah sebenarnya sistem beraja ataupun institusi pemerintahan beraja sangat penting bagi negara Brunei Darussalam dan juga rakyat dan penduduk negara ini? Dr. Haji, silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, memang kalau kita ni melihat pada 15 hari Julai ni, kita ni akan meraihkan punya usianya ke 76 tahun ke Bahduli. Ini adalah merupakan satu daripada rasa syukur kita ni betapa pentingnya sistem ataupun institusi beraja yang kita ni ambil ataupun kita amalkan sehingga ke hari ini. Baik, sebagai dari segi perspektif sejarah, kalau kita ni melihat orang Didi dan Yang Serina, kepentingannya kepada masyarakat Brunei bahawa sistem ini adalah merupakan satu warisan kita ni. Warisan bangsa Brunei yang setelah kita ni ambil ataupun kita ni amal lebih daripada ribuan tahun. Kewujudannya, ini kewujudannya iaitu sejak kalau berdasarkan kepada catatan sejarah kita ni, bahawa kita ni adalah merupakan sejarah negara yang tertua di alam Melayu. Di samping negara-negara lain, yang mana negara-negara lain hampirnya kita ni sudah lenyap mengamalkan sistem ini, dan kita ni hanya satu-satunya. Di samping ada juga Malaysia lah tu, Thailand yang ataupun Jepun di negara alam Melayu ini mengamalkan sistem ini. Tapi kita ni merupakan satu daripada sistem yang memang warisan yang awal kita ni berdasarkan kepada catatan sejarah usul dinasti Song yang kurun yang ke-10, artinya dah lebih kurang surut tahun kita ni membuat hubungan, dan sistem ini memang kita ni amalkan daripada dulu. Dan yang kedua, sebagai daripada warisan bangsa Melayu, khususnya bangsa Brunei, khususnya bagi kita ni, ia juga adalah merupakan satu daripada asas perpaduan kita ni. Di Brunei, kita ni mempunyai berbagai budaya, berbagai agama, berbagai bangsa. Tapi hidup kita ni aman makmur. Di bawah sistem berajaan ni, di bawah kepimpinan warisan sistem beraja daripada dulu itu. Dan yang paling penting untuk pengetahuan bagi kita ni, bahawa sistem ini adalah merupakan warisan setelah Islam datang ke alam Melayu, khususnya di Brunei. Kita ni menjadi sebuah negara Kesultanan Melayu pada tahun 1368. Dan ini yang paling penting bagi masyarakat Brunei, kerana dengan adanya pengislaman Awang Alak Betatar yang bergelar Awang Sultan Muhammad Shah yang pertama sekali itu, maka kita ini menjadi sebuah negara Melayu, negara Brunei, orang Brunei yang beragama Islam dan juga bersistem beraja. Dan untuk pengetahuan kita ni, apabila sistem beraja sebenarnya dalam zaman Rasulullah SAW, selepas tamatnya sistem Khulafaur Rasyidin yang mengganti beliau, telah wujud satu sistem beraja ini yang diasaskan oleh Mu'ayyah bin Abu Sufyan yang berdasarkan kepada silsilah ataupun keturunan. Jadi ini adalah merupakan satu daripada warisan Islam yang diamalkan kita ni di bumi Brunei Darussalam. Yang paling penting kenapa kita ni perlu mengukuh dan juga perlu mengekalkan, kerana ia adalah menegak dan memelihara Islam sebagai agama rasmi. Kita ni di Brunei, ini yang diperjuangkan oleh ayahanda baginda Bahduli Yang Maha Mulia Paduka Baginda Sultan untuk dicatat dalam Perlembagaan Negara Kainatan ini, di mana Islam menjadi agama rasmi. Dan raja itu adalah merupakan ketua, bukan saja ketua bagian agama Islam sebagaimana dalam Perlembagaan bab 3 pindahan 204-208, juga baginda itu adalah ketua bagi
negara kita ni. Jadi ulil amri. Ulil amri sebagaimana kalau kita ni mengingat kembali kepada pertebalan Baginda pada tahun 1967 bulan Oktober, Baginda beliau bertitah bahawa Baginda tugasnya akan meneruskan amanah yang ditinggalkan kepada ayahanda untuk memelihara, menjaga, mengekalkan kesucian agama Islam demi kesejahteraan dan kebajikan rakyat Brunei. Jadi itulah bahwa amanah seorang raja, amanah dalam sistem beraja adalah untuk menjalankan tanggungjawabnya sebagai ulil amri untuk mengekalkan agama Islam di bumi Brunei Darussalam untuk kesejahteraan dan kemakmuran dan keamanan kita ni sebagai sebuah negara Melayu Islam beraja yang telah diproklamasikan oleh Baginda sendiri pada 1 Januari 1984. Ini adalah merupakan satu yang diperjuangkan, yang dipertahankan oleh raja-raja Brunei. Warisan kita ni yang telah diwujudkan oleh Awang Alap Bertatar pada tahun 1368. Dijangka macam itulah. Apabila Baginda mengucap 2 kali 5 syahadah, menjadilah bumi kita ni sebagai sebuah bumi negara Islam. Jadi dengan sendirinya bahawa negara kita ni, institusi berajaan ini adalah merupakan anugerah Allah SWT. Anu yang paling penting. Apabila anugerah Allah SWT, artinya kita ni haruslah bersyukur. Dan bersyukur, dan kita ni harus menanai tanggungjawab kita ni sebagai rakyat dan penduduk negara Brunei dalam hidup bernegara. Karena apabila diwujudkan negara kita ni bang berdasarkan kepada kesultanan itu, ia mempunyai kedaulatan. Raja jadi ketua mempunyai kedaulatan. Ia amanahnya dan ia menjadi pemimpin kita ni sah untuk mendukung sebagaimana dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 59 bahawa kita ni harus mentaatinya. Mentaatinya artinya selagi ianya membawa menyuruh kita ni melakukan kepada perintah Allah, perintah Rasul dan menjurus kepada taat kepada Allah SWT. Jadi dengan sendirinya bahawa institusi beraja itu anugerah ke bumi Brunei Darussalam. Dan kita ni ada bersyukur selama lebih kurang 650 lebih tahun. Bumi kita ni mengamalkan sistem ini ialah merupakan asas perpaduan yang saya nyatakan tadi. Dakilah apa bangsa, apa agama, kita ni hidup aman damai. Dan ini juga harus kita ni tahu bahawa dalam 650 tahun itu ada anasir-anasir daripada luar cuba mengembangkan agama lain dan juga menghancurkan cara hidup yang berdasarkan Islam ini. Tapi alhamdulillah, raja-raja kita ni dan orang-orang kita ni, orang gagah-gagah Brunei dan orang-orang intelektual kita dapat mempertahankan bumi Brunei ini. Misalnya yang paling nyata daripada ini daripada lahir daripada sikap kita ni. Karena yang saya nyatakan tadi bahawa dalam sistem beraja ni yang paling penting berdasarkan agama Islam adalah taat kepada raja. Taat kepada ulil amri. Dan juga berdasarkan kalau kita ni melihat kepada adat istiadat Raja Brunei, kita ni dalam mentaati raja, tidak boleh deraka pada raja, tidak boleh bugat kepada raja. Nanti ketulahan, ada bala yang akan menerima. Jadi dengan sendirinya kalau kita ni melihat senario sejarah Brunei, apabila adanya insiden-insiden yang tidak mentaati raja, yang tidak mentaati ulul amri, yang menuju kepada keredaan Allah, maka kita ini akan menimba balanya. Kerugian kepada kita. Misalnya, Perang Castilla 1578. Itu ada peristiwa. Dan mentaati raja. Karena insiden-insiden yang kita ini bertentangan dengan nilai-nilai budaya kita ini. Dan sepatutnya kita ini lakukan. Maka dengan sendirinya kita ini menjadi sebuah negara diserang oleh Spanyol. Hampir 3 bulan lebih. Malah kita ni kehilangan beberapa wilayah. Pengaruh kita ni dalam zaman kurun yang ke-16 dan ke-15 itu mentai kepulauan Borneo ni, pengaruh kita ni masih ada. Sehingga menyebabkan kedatangan kuasa-kuasa barat yang lain. Dan selepas itu kita ni berlaku lagi menunjukkan ketidakketaatan kepada pemimpin ulil amri. Misalnya perang saudara 13 tahun. Itu peristiwa yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam dengan berjudi, bukan sabung ayam, bukan satu amalan. Itu amalan Hindu menyebabkan peperangan berlaku. Kemudian selepas itu kita ni dalam zaman era kemudahan, kita ni berlaku dalam insiden pemberontakan 1962. Walaupun perkara itu melibatkan satu entah ke alam Melayu, konfrontasi ke semuanya itu. Tapi apa yang nampak bahawa elemen-elemen ketidakketaatan itu
menyebabkan satu bala kerugian hidup melarat dan sebagainya. Itu kenapa kita ni pentingnya mengamalkan institusi beraja ini selain daripada warisan, ia adalah merupakan anugerah Subhanahu wa taala. Ya, apabila anugerah Subhanahu wa taala, harusnya kita ni bersyukur. Bagaimana cara kita ni bersyukur? Bukan saja mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur misalnya pagi ini kita ni menaikkan bendera yang besar. Kesyukuran kepada Allah. Kenapa? Itu tanda syukur kita ni. Apa praktikalnya, apa realitinya? Ya, karena bendera itu, di dalam bendera itu ada bertulis kan, membuat sesuatu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinyanyikan lagu kebangsaan, Allah selamatkan Sultan. Dan Allah akan bertani doa kepada Allah, mendoa bukan kepada pemimpin kita ni, pada rakyat dan juga pada negara kita ni selamat. Alhamdulillah. Itu merupakan tanda kita ni, kesyukuran kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi tanda-tanda yang bukti-bukti macam mana yang diterangkan oleh Sarinah dengan anu. Apa yang perlu kita lakukan pada 14 hari bulan? Semua yang kita lakukan. Kita sembahyang berjemaah, baca Yasin, doa selamat, bertahlil. Ini tanda kesyukuran kita ni kepada Allah karena melimpahkan rahmat-Nya kepada bumi Bunda Salam melalui kepimpinan. Lebih kurang sudah berapa? Lebih daripada 55 tahun. Betul sekali ya. Dan alhamdulillah dan kita ni harus melihat. Harus kita teliti sejak tahun 1967 sebagaimana ikrarnya itu. Sejak itu juga baginda tidak kendur-kendurnya bertitah, menasihati, menyuruh supaya kita ni mengamalkan Islam sebagai agama rasmi. Budaya kita ni Melayu, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Apa yang terdapat misalnya, kalau dalam 1 tahun baginda bertitah lebih kurang 20 titah, menyuruh, mengingati kata rakyat. Tapi kalau 55 tahun, berapa ribu sudah titahnya. Semuanya titahnya, misalnya tentang Islam, Al-Quran, baca pagi-pagi, misalnya orang civil service. Untuk apa? Untuk mendapat rahmat dari Allah SWT. Kemudian sistem pendidikan, pendidikan agama wajib, misalnya. Kemudian kalau dari segi kepemimpinan yang paling ditekankan oleh baginda, misalnya dari segi kita ni boleh merujuk kepada titahnya kepada menteri-menteri kabinet, penubuhan menteri yang lalu, yang memperlihatkan bana amanah, jujur. Dan panduan yang paling penting yang harus kita digunakan adalah nilai-nilai imabi, nilai warisan kita ni, yang harus kita ni ambilkan dalam mentadbir. Misalnya dalam bidang pentadbiran, bidang perhubungan, dalam bidang apa namanya, ekonomi bumi hijau. Ini yang paling penting. Rakyat mesti semua. Tidak kira apa itu, bertanam ke padi ke, tidak lagi bergantung kepada minyak dan gas. Tidak lagi bergantung kepada, terutama COVID-19 ni. COVID-19 ini anugerah Allah SWT juga. Harus kita ni sabar. Ini pun jangan kita ni mengeluh. Sebagaimana janji Allah, apabila kita ni berusaha, apabila kita ni berdoa, maka Allah akan tambah nikmatnya. Bagaimana ya dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7 misalnya, sesungguhnya aku akan tambahkan nikmat kamu sekira kamu sentiasa bersyukur. Ini syukur ni, kita ni bersyukur. Betul. Meninggalkan apa, bertitah kebaduli, meninggalkan apa yang dilarang dan melakukan apa yang disuruh. Amar ma'ruf nahi munkar ya. Artinya itu adalah merupakan satu kewajipan tanggungjawab kita ni. Menanai titah-titah kebaduli. Karena titah-titah itu adalah merupakan ia punya suruhan betul. Ia itu menjalankan amal, menjalankan amanah daripada Rasulullah SAW, apa yang diamalkan Islam dan juga apa yang disuruh Allah berdasarkan Al-Quran. Jadi inilah merupakan tanggungjawab yang jangan kadang kita ni misalnya menaikkan bendera, perkara yang simple kan. Ini cuma tugas tanggungjawab kita ni apabila ada setiap tahun, bukan sejak hari keputeraan, bahkan juga hari kemerdekaan kita ni menaikkan bendera. Tanda kesyukuran kita ni pada Allah SWT. Supaya kita ni sentiasa mengingati. Sama macam mana ni tadi COVID-19 yang saya katakan, anugerah Allah SWT. Kita ni tidak boleh mengeluh kan. Tapi titah kebaduli apa? Titah kebaduli kita ni harus bersyukur, harus reda. Kerana setiap yang dianugerahkan itu ada hikmatnya, sama ada baik, sama ada yang merupakan satu hukuman,
Sama ada ia merupakan satu peringatan dan ada ia merupakan satu dugaan. Kalau ia merupakan satu hukuman, maka cepat-cepatlah bertobat. Kalau ia merupakan satu peringatan, maka kerjakanlah yang baik, tinggalkan yang anak. Dan kalau ia merupakan satu kita ni punya dugaan, maka banyaklah kita ni berusaha dan berdoa. Inilah merupakan amalan sistem beraja atau amalan sistem institusi yang kita ni ambil masa ini. Yang paling penting adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada ulil amri. Alhamdulillah ya. Baik, apapun terima kasih kita ucapkan. Cik Serasa baru satu introduksi sebenarnya. Mudah-mudahan untuk bulan Julai ini ada kesempatan lagi untuk bersama dengan Yang Mulia Dr. Haji kerana dalam hal ehwal yang menyentuh mengenai dengan falsafah ataupun konsep negara Melayu Islam Beraja, mengenai dengan sebuah negara yang berperlembagaan iaitu negara Brunei Darussalam. Dr. Haji merupakan individu ataupun tokoh yang orang dapat kita ni rujuk. Betul. Jadi ilmuan ni bukan hanya orang sekadar disampaikan, tetapi kita ni harapkan ia dapat diresapi oleh setiap hati generasi muda kita ni masa ni. Semangat patriotisme itu, cintakan negara, cintakan pemimpinnya, cintakan agama. Itu penting sebenarnya. Bukan satu hal yang mudah sebenarnya Dr. Haji, tetapi kita ni tidak boleh putus asa untuk memberikan orang kita ni ilmu ni kepada anak muda kita ni biar faham. Itulah. Terima kasih sekali lagi Dr. Haji. Sama-sama. Semoga diberkati Allah. Amin amin Allah.